selepas mendakwa pengisytiharan sokongan Ahli Parlimen Bukit Gantang, Datuk Seri Abu Husin Hafiz Syed Abdul Faisal kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat seolah-olah perbuatan dirancang. Ketua penerangannya Ahmad Fadli Syahri berkata, tindakan itu dapat dilihat dengan jelas apabila soalan yang sepatutnya dibangkitkan wakil pembangkang digunakan sebagai peluang untuk wakil pembangkang mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri. Bayangkan hari ini sesi pertanyaan kepada Perdana Menteri, soalan diberikan biasanya ada dua, iaitu satu soalan daripada pembangkang. Menariknya soalan dari pembangkang dipilih dari soalan Ahli Parlimen Bukit Gantang yang anda boleh lihat sendiri ayat dan soalan itu langsung tidak mencerminkan soalan dari Ahli Parlimen Pembangkang. Sudahlah kamu ada satu soalan kepada kerajaan, kamu pilih pula Ahli Parlimen Pembangkang yang memang bertujuan untuk mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri. Padahal banyak lagi soalan boleh ditanya pembangkang. Tapi sengaja dipilih soalan ini dengan tujuan untuk mengisytiharkan sokongan. Ia bukan satu kebetulan sahaja, tapi soalan bola tanggung dan ia sengaja dipilih untuk menyatakan sokongan terbuka kepada Perdana Menteri. Kalau begitu, tak payahlah buat soalan untuk Perdana Menteri. Syed Abu Husin dari Bersatu mengumumkan sokongan terhadap Anwar ketika mengajukan soalan tambahan pada sesi waktu pertanyaan Perdana Menteri di Dewan Rakyat. Sebelum ini, beliau pernah menyatakan pendiriannya akan menyokong kepimpinan Anwar yang juga Ahli Parlimen Tambun sekiranya peruntukan disalurkan ke kawasannya. Untuk rekod, beliau ketika itu memohon peruntukan sebanyak 30 juta ringgit membabitkan kerja penyelenggaraan tadbirkan kemas berjumlah 1.5 juta ringgit, pembangunan ekonomi komuniti RM90,000 dan kemudahan ameniti sosial 3 juta ringgit. Tindakan Syed Abu Husin itu menjadikan 5 Ahli Parlimen Perikatan Nasional daripada Bersatu menyatakan sokongannya kepada Perdana Menteri. Sebelum ini, 4 Ahli Parlimen Bersatu sudah menyatakan sokongan kepada Anwar, iaitu Datuk Dr. Suhaila Abdul Rahmat, Labuan, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, Kuala Kangsar, Muhammad Azizi Abu Naim, Guru Musang dan Ahli Parlimen Jeli Zahari Kecil. Presiden Amanah Muhammad Sabu menyerahkan kepada perwakilan dan 27 anggota jawatan kuasa tertinggi organisasi untuk menentukan sama ada dia kekal mengetuai parti itu atau sebaliknya. Katanya mengikut perlembagaan parti, seseorang ahli dibenarkan menjadi presiden hanya selama 3 penggal berturut-turut. Dalam keadaan sekarang, katanya dia masih dibenarkan oleh Perlembagaan Amanah untuk terus mengetuai parti itu kerana baru 2 penggal menjadi presiden. Katanya apapun terserah kepada musyawarah dalam kalangan 27 ahli jawatan kuasa pimpinan nasional untuk menentukan siapa patut dilantik sebagai presiden. Amanah dijadual mengadakan konvensyen nasional pada 23 dan 24 Disember ini di Kelang Selangor. Ketika ini dipercayai wujud sesetengah pihak sedang cuba menggerakkan usaha menaikkan tokoh lain sebagai presiden. Antara lain, mereka mendakwa parti itu kini kurang faktor X untuk menarik keanggotaan baru. Pemilihan kali ini juga menarik perhatian ramai kerana jawatan nombor 2 parti itu masih kosong. Ekoran kematian penyandangnya Salahuddin Ayub pada 23 Julai lalu. Kata Muhammad, dia tidak berhalangan jika ada sesiapa yang mahu ke depan untuk menawarkan diri sebagai presiden baru Amanah sesuai dengan amalan demokrasi parti itu. Katanya sesiapa sahaja yang berminat menawarkan diri sebagai presiden, silakan. Ini parti yang terbuka sebab kita dalam Amanah bukan ahli memilih presiden secara langsung. Perwakilan memilih 27 orang ahli jawatan kuasa nasional. Yang dipilih itu 27 itulah yang akan buat mesyuarat memilih presiden, timbalan dan lain-lain. Kalau kita kata keberatan pun, orang nak cabar, dia akan mencabar juga. Jadi biarlah kita relax saja dan serah kepada perwakilan. Ahli Parlimen Kota Raja itu juga tidak menjangkakan Amanah akan berpecah atau berpuak-puak kerana gerakan kempen dalaman menjelang pemilihan nanti. Ditanya mengenai kemungkinan dia sendiri giat berkempen untuk kekal sebagai presiden, Muhammad berkata terpulang untuk mana-mana pihak mentafsir perbuatannya. Kata bekas Menteri Pertahanan itu, dia memang sering bertemu dengan ramai orang dalam keadaan yang bersahaja. Katanya kalau orang nampak saya borak-borak dan minum kopi itu sebagai berkempen, terpulanglah sebab dalam parti yang kecil ini, saya berbaik dengan semua orang. Muhammad juga kelihatan tidak keberatan apabila ada ahli dikatakan mengeluh kerana Amanah semakin kurang menarik berbanding sekitar 2018 apabila menjadi kerajaan buat pertama kali bersama PH. Katanya dia bersikap terbuka dengan kritikan dan teguran ahli parti. Mengakui penambahan ahli penting untuk kelangsungan parti, ia bukan penuntut mutlak jatuh bangun Amanah. Katanya macam UMNO yang mempunyai keanggotaan 3 juta ahli, tapi ada ketikanya masih tidak dapat undi daripada mereka. Maknanya jumlah ahli penting, tapi bukan ukuran kekuatan sesebuah parti. Barisan Nasional dan UMNO masih belum terlambat jika mahu kembali menjadi pembangkang bersama Perikatan Nasional berbanding menjadi boneka di dalam kerajaan perpaduan. Dakwa Syed Muhammad Imran Syed Abdul Aziz. Menurut Ketua Cawangan UMNO Kampung Melayu Batu Cave Selatan itu, 30 ahli Parlimen BN juga berkemungkinan akan ditendang keluar kerana jika tanpa gabungan itu, kerajaan perpaduan masih mempunyai sokongan yang mencukupi. Kata beliau, ini kerana 7 lagi ahli parlimen daripada pembangkang didakwa akan turut menyatakan sokongan kepada kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas 5 ahli PN berbuat demikian. Katanya 30 ahli Parlimen BN ini anda semua rasa power ke dalam kerajaan sekarang.
Cuba fikir 147 sokongan ahli parlimen tolak 30 BN jadi 117. Tetapi 117 masih lagi kerajaan, tambah lagi 12 daripada PM yang menyokong, akan jadi 129 sokongan. Rasanya Anwar hendak anda semua lagi ke dalam kerajaan. Masa tu Anwar pun tak nak anda semua lagi. Sebelum ini, Ahli Parlimen Bukit Gantang, Datuk Syed Abu Husin Hafiz, Syed Abdul Fasal menjadi wakil rakyat kelima daripada PN yang menyatakan sokongan kepada kepimpinan Perdana Menteri selepas Zahri Kecil, Jeli, Muhammad Azizi Abu Naim, Tun Musa, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, Kuala Kangsar dan Datuk Suhaili Abdul Rahman, Labuan. Syed Muhammad Imran mendakwa jika BN memilih untuk terus kekal dalam kerajaan perpaduan, gabungan itu didakwa perlu mengikut telunjuk daripada DAP. Sementara itu, bagi kepimpinan di Sarawak pula, Pengerusi Pertubuhan Jalinan Perpaduan Negara Malaysia itu berkata, kerajaan negeri tersebut berfikiran matang selain mendakwa tidak akan berkongsi kerusi dengan DAP pada masa akan datang. Seorang ketua pemuda yang baik, kata Muhammad Sabu, bukan hanya mahir berteori, sebaliknya membuktikan diri sendiri tahan diuji serta komited terhadap perjuangan. Ditanya sifat kepimpinan pemuda yang diinginkan dalam amanah, Muhammad berkata hal itu kerana dalam realiti politik, tugas sebagai ketua itu memerlukan seseorang pemimpin memberikan komitmen yang sangat tinggi. Menjadikan beberapa bekas pemimpin PAS dan Anwar Ibrahim sebagai contoh, Presiden amanah itu menjelaskan mereka terbukti begitu bersemangat mengisi setiap program yang diadakan. Katanya orang nak berteori boleh, tapi saya nak siapa yang nak naik, tak kira di peringkat nasional ke lebih bawahan juga, ialah kerajinan. Muhammad yang lebih popular dengan panggilan Mak Sabu menyebut dua nama bekas pemimpin utama PAS iaitu Aurayaham Fadino dan Aurayaham Ni Abdul Aziz Nikmat. Masing-masing pernah menjadi presiden dan Musyida Am parti itu. Amanah akan mengadakan konvensyen tahunannya di Kelang, Selangor pada minggu ketiga bulan depan. Parti itu juga akan mengadakan pemilihan jawatan di peringkat nasional. Antara persaingan yang menarik perhatian setakat ini ialah jawatan ketua pemudanya. Setakat ini sudah ada 3 nama yang menyatakan minat untuk jawatan tersebut. Mereka ialah penyandang Hasbi Muda, Ketua Pemuda Amanah Selangor merangkap Adun Batu Tiga, Daniel Al-Rashid Harun Aminah Rashid dan Esko Pemuda Amanah Nasional merangkap Ketua Komunikasi Amanah Perak Azhar Rahman. Menjelang pemilihan itu, ada beberapa pihak menyuarakan rasa kurang puas hati terhadap kepimpinan Hasbi yang dianggap kurang menonjol, sekaligus menjadikan sayap amanah berkenaan dilihat hilang tarik. Muhammad berkata sebagai orang lama dalam politik, keterampilan di halayak itu penting untuk mendatangkan keyakinan. Katanya orang berteori ini banyak, tapi apabila sampai di peringkat pelaksanaan, kalau tak ada semangat yang kuat dalam jiwa kita, tak boleh semangat itu teras. Sementara itu, Muhammad juga ditanya mengenai pandangannya terhadap pemuda parti yang kini tidak lantang atau garang seperti ketika dia bersama PAS. Jelas bekas timbalan Presiden PAS itu, amalan berpuak-puak atau mewujudkan kumpulan-kumpulan berbeza tidak kelihatan dalam amanah setakat ini. Katanya tradisi kecam-mengecam satu sama lain ini belum jadi budaya lagi dalam amanah. Jika pemuda kurang lantang itu, terserah kepada orang untuk menilai. Setiausaha Agung Parti Keadilan Rakyat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail mengakui ada ahli akal umbi yang terhiris hati dengan tindakan pimpinan tertinggi kerana jarang turun padang menemui rakyat. Menurutnya, pimpinan mengambil maklum mengenai perkara tersebut dan akan segera mengubahnya. Katanya ada yang memaklumkan supaya pimpinan tertinggi menjenguk ahli parti di bawah. Lepas ni kita ubah kerana ternyata ia telah menghiris hati ahli di bawah. Saifuddin Nasution dalam masa sama turut menyela tindakan segelintir pihak yang mendakwa menyokong PKR tidak akan masuk syurga. Katanya kenyataan tidak bertanggungjawab itu bukan sahaja boleh merosakkan hubungan sesama rakyat, malah boleh mewujudkan persepsi negatif. Sementara itu, beliau turut menggesa ahli parti supaya melawan sebarang fitnah yang dilemparkan pihak lawan dengan berhujah. Katanya kita kena lawan setiap kata-kata tidak betul mereka, lawan dengan hujah yang betul. Seorang perwakilan pemuda PKR Selangor mengkritik MIC atas desakan agar pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengiktiraf parti itu. Ketika membahaskan ucapan dasar Ketua Pemuda PKR, Muhammad Izzuan Ahmad Kasim dan juga Adun Kota Damansara membayangkan bunyi yang didengar dalam Perhimpunan Agung Tahunan sebuah parti komponen dalam kerajaan baru-baru ini. Katanya nasihat saya kepada rakan komponen itu, kalau rasa tidak ikhlas bersama kita, keluar sahaja. Tidak perlu jadi duri dalam daging. Beri ruang kepada parti PKR Presiden Anwar untuk pembentukan ekonomi untuk menjadikan Malaysia lebih maju. Itu yang terbaik dengan keluar. Izzuan yang juga Ketua Pemuda PKR Selangor berkata, dia merujuk ucapan timbalan Presiden MIC M. Saravanan ketika Perhimpunan Agung Tahunan parti itu minggu lalu. Saravanan berkata MIC tidak akan meminta sebarang jawatan daripada kerajaan, tetapi mahukan pengiktirafan dan tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan selanjutnya jika ia tidak dipenuhi. Dia bagaimanapun tidak menjelaskan apa yang dimaksudkan sebagai pengiktirafan dan tindakan selanjutnya. Sementara itu, menyentuh soal kestabilan politik sebagai tonggak kemakmuran negara, Izzuan menegaskan pentingnya kesetiaan kepada parti dan membangkitkan apa yang disifatkan sebagai pengkhianatan terhadap PKR sebelum ini. Bekas Ketua Menteri patut menyokong kerajaan negeri dipilih rakyat sepenuhnya, kata Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kun Yeow dalam sidang DOL.
Katanya mereka patut berbuat demikian dengan menghormati semua keputusan, hala tuju dan corak pentadbiran demi kepentingan rakyat serta kedaulatan Pulau Pinang. Adun Padang Kota itu berkata, kerajaan negeri sentiasa terbuka menerima teguran dan kritikan mana-mana pihak melalui saluran betul serta rasmi. Katanya kritikan demikian dianggap semak dan imbang yang boleh memanfaatkan negeri dan menambah baik penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Katanya, bagaimanapun sebarang usaha campur tangan yang mempengaruhi keputusan kerajaan negeri harus dielakkan kerana ianya akan merencatkan segala usaha dan perancangan kerajaan demi kebaikan rakyat di Pulau Pinang. Beliau menjawab soalan di Kailung Pakatan Harapan Macam Bubuk berhubung peranan dimainkan bekas Ketua Menteri demi kepentingan rakyat Pulau Pinang. Chow berkata kerajaan negeri tidak bercadang memberi keistimewaan tambahan kepada bekas Ketua Menteri selain pencen diterima mereka berdasarkan enakmen persaraat dan elau negeri. Katanya enakmen itu memastikan semua adun, termasuk yang memegang jawatan dalam kerajaan negeri, layak mendapat pencen selepas bersara. Katanya setakat ini tiada cadangan melihat sebarang keistimewaan tambahan yang boleh dipertimbangkan untuk bekas Ketua Menteri. Menjawab soalan tambahan, Wong Wee Hang, Pakatan Harapan Pekalan Kota, Chow berkata kerajaan negeri tidak bercadang menyemak semula gaji RM14,000 yang diberikan kepada Ketua Menteri kerana kadar itu ditetapkan untuk 20 tahun menurut semakan terakhir 10 tahun lalu. Bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu menggugurkan menteri tidak berprestasi dalam Jemaah Menteri. Katanya melantik Menteri Kewangan kedua yang cekap dari segi teknikal untuk memacu pembaharuan sukar penting bagi rombakan kabinet itu. Beliau mendapati Anwar gagal memisahkan jawatan Perdana Menteri dengan Menteri Kewangan, sesuatu yang dipertikaikannya tanpa jemu ketika menjadi pembangkang. Katanya Anwar perlu berhenti memfokuskan perincian dalam pelaksanaan. Beliau perlu memenangi sokongan majoriti masyarakat Melayu tanpa cuba menjadi lebih Islam daripada PAS. Pendek kata, Malaysia memerlukan kepimpinan kurang performatif tetapi prestasi lebih substantif. Jika gagal, bukan saja tiada sorakan tetapi tiada juga engkau. Bekas Ketua Pemuda UMNO itu berkata, Anwar berkuasa berdasarkan gelombang jangkaan untuk reformasi tapi perubahan yang ditunggukan itu tidak kelihatan. Beliau memuji Anwar atas kemahirannya membentuk kerajaan termasuk bekerjasama dengan seteru lama UMNO dan mematahkan cubaan menggulingkannya. Tetapi katanya Anwar mula hilang dari tarikannya kepada rakyat yang berdepan masalah kenaikan kos sara hidup. Beliau berkata prestasi ringgit paling teruk di rantau Asia tahun ini selepas Siet, manakala pertumbuhan keluaran dalam negara kasar menjadi sederhana akibat faktor luaran dan reformasi dalaman yang perlahan. Khairi berkata walaupun Anwar mewarisi ekonomi sakit dan terpaksa berdepan kelebapan global di luar kawalannya, langkah populis untuk meraih undi seperti mengekalkan subsidi dan memasukkan pinjaman pelajar tidak berdaya maju. Katanya sebahagian besar kabinetnya tidak bersemangat dan prestasi buruk selama setahun memaksanya mengakui beliau perlu melakukan rombakan. Beliau mendapati Anwar menghabiskan masa ke atas konservatif Islam, membelakangkan reformasi dijanjikan, menangani kesan daripada pembahasan timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi atas 47 pertuduhan rasuah. Katanya Anwar juga tidak memberikan peruntukan sama rata kepada ahli parlimen pembangkang yang merupakan tuntutan utamanya ketika jadi pembangkang.